可以点一下。好的，好。好，哈利路亚！再次的向在线上所有的同工、长子传道弟兄姊妹大家晚上平安。Haleluya, sekali lagi salam damai sejahtera, selamat malam kepada penatua, pendeta, diakon, rakan-rakan sekerja dan kawan-kawan dalam talian. 感谢主，我们今晚又再回到神学原生班的课程。Syukur kepada Tuhan, malam ini kita sekali lagi kembali ke kursus teologi lanjutan. 那我们今晚回到但以理书。 Malam ini kita kembali ke kitab Daniel. 但以理书我们就要进入7章到12章这一个部分。 Kitab Daniel ini malam ini kita akan masuk ke bahagian pasal 7 hingga pasal 9. 那上个星期我们已经查考过第7章。 Minggu lalu kita telah mengkaji pasal 7. 那今天我们要进入第8章。 Malam ini kita akan masuk ke pasal 8. 那在进入第8章之前那我们来复习一下上个星期所学习过的。 Sebelum kita masuk ke pasal 8, kita ulang kaji dulu apa yang telah kita pelajari minggu lalu di pasal 7. 那上个星期有把这个但以理书第2章和第7章的一个对照表。 Minggu lalu kita ada membandingkan Daniel pasal 2 dengan pasal 7. 那第2章就是谈到有一个像。 Pasal 7 menyentuh tentang ada satu patung. 也就是那个尼布加尼撒王所梦见的那个一个人的大像。 Yaitu mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar, satu patung yang besar. 那我们都知道那个头是金的，是指着巴比伦帝国。 Kita tahu kepalanya adalah emas dan ia ditujukan kepada Empire Babel. 好，那过来就是那个银胸和膀臂，那个是波斯马代帝国。 Seterusnya adalah dada dan lengan perak, itu adalah Empire Persia dan Media. 那另外呢，铜腹和腰，那个就是希腊帝国。 Selain itu, perut dan pinggang tembaga itu adalah Empire Yunani. 另外接下来往下的就是那个铁腿，就是罗马帝国。 Yang lain yaitu yang menuju ke bawah adalah paha besi ditujukan kepada Empire Roma. 那到了最后的这一部分呢，就是半米半铁的那个脚趾。 Sampai kepada bahagian terakhir yaitu kaki sebagian besi dan tanah liat ditujukan kepada jari-jari kaki. 那个是末世的世上的国度。 Itu adalah raja-raja dunia akhir zaman. 所以从第2章里面也就是但以理先知给尼布加尼撒王的一种解释。 Dari pasal 2 ini merupakan penjelasan Daniel kepada Raja Nebukadnezar. 那很奇妙的，这个尼布加尼撒王所梦见的这个像在预言有关我们这个世界的这些国度的进度还有过去。 Yang ajaibnya apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar itu ianya berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada dan yang sudah berlalu. 所以这个是关乎到今天的日子，也关乎末日的事情。 Ini juga perkara yang berkaitan dengan hari ini dan juga tentang perkara-perkara zaman akhir. 好，那接下来就有一个大非人手所造出来的石头打掉那个像。 Seterusnya ada sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia yang telah menghempap patung itu. 然后就变成了一个大山，充满天下。 Kemudian ia menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. 这个是按照但以理先知所指示的，就是神要天上的神要另外立一个国度，永远不败坏的。
Ini menurut yang diwahyukan oleh Daniel bahwa kerajaan Tuhan di surga akan menubuhkan sebuah kerajaan lain yang selama-lamanya tidak akan binasa. 而且这个国是存到永永远远， Nah, kerajaan ini akan ada sampai selama-lamanya. 也就告诉我们世界有末日的一天，然后有新天新地的出现。 Juga memberitahu kita dunia ada satu hari di mana ia akan kiamat, kemudian muncul langit dan bumi baru. 所以但以理书的第2章的这个尼布加尼撒王的梦就是从君王的角度出发看这个世界的这个演变。 Oleh itu di pasal 2 ini daripada penglihatan seorang raja di mana munculnya kerajaan di dunia ini kemudian akan beroleh kepada satu perubahan. 那另外呢，它就跟第7章的有什么关系呢？ Selain itu apa pula kaitannya dengan pasal 7? 所以上个星期有给大家一个的第2章和第7章的一个对照表。 Minggu lalu kita ada memberi satu rajah perbandingan antara pasal 2 dan pasal 7. 第7章就是有4个巨兽的意象。 Di pasal 7 ada penglihatan 4 binatang besar. 所以如果按照2章的那一个过程的话，这样的对比。 Kalau menurut proses di pasal 2 kemudian bandingkan dengan di pasal 7, 我们都知道那个4个巨兽的第一个兽呢，狮子就是指着金头的巴比伦帝国。 kita tahu 4 binatang besar. Yang pertama singa itu ditujukan kepada kepala emas Empire Babel. 那第7章的那个第2个的巨兽熊，也就是第2章的迎凶的那个波斯马代帝国。 Pasal 7 4 binatang besar. Yang kedua beruang itu ditujukan kepada lengan perang yaitu Media dan Persia. 那第3个兽就是那个豹。 Binatang ketiga adalah tutul itu. 也就是那个第2章的同父的那个希腊帝国。 Juga adalah perut pinggan tembaga di pasal 2 ditujukan kepada Empire Yunani. 或者是那个 Greek 了 ataupun Greek. 好，那第7章的第4个兽就是一个可怕的兽。 Binatang keempat di pasal 7 adalah suatu binatang yang dahsyat. 那是第4个的兽呢，也就是指着那个第2章的铁腿的那个部分是罗马帝国。 Binatang keempat ini adalah ditujukan juga kepada paha besi di pasal kedua yaitu Empire Roma. 那另外进入了这个第7章的有10个角与小角的这个部分。 Kemudian masuk ke bahagian pasal 7 ada 10 tanduk dan tanduk kecil. 那就会列入了那个第2章的半米半铁的那一个脚趾的那个部分，是指着末世的列国。 Itu adalah termasuk di pasal 2 kaki besi dan tanah liat yaitu kerajaan-kerajaan akhir zaman. 如果按照这个进程的话，这个演变，我们今天就是在这个部分。 Kalau ikut perubahan dan perkembangan ini, hari ini kita berada di bahagian ini. 我们在谈的刚才是个历史性的进度。 Yang kita bincangkan tadi adalah perkembangan sejarah. 但是如果今天你在看第8章的时候，等一下我到最后再给你们看的一个对照表是有一点不一样。 Kalau kita tengok di pasal 8 nanti, saya akan berikan lagi satu rajah kepada kamu di mana ada satu perbandingan. 所以到最后的这个部分，也是耶稣基督的救赎，所谓的那个非人手所造的石头打碎的那个大象，也就是以后的圣民要得到永远的国度。 Bagian terakhir adalah di mana yaitu batu yang bukan daripada buatan tangan manusia datang menghembap patung itu hingga hancur. Maksudnya akan ada satu kerajaan baru dan orang-orang yang benar akan diselamatkan. 等于orang-orang kudus。 Maaf orang-orang kudus. 所以2章跟第7章我们已经做了一个
这样的一个对照。 Pasal 2 dan pasal 7 sudah kita buat perbandingan 那 demikian. 今晚我们进入第8章， Malam ini kita masuk ke pasal 8. 然后我们会把第8章又把它放在这个表里面，又再做一个对照。 Kemudian kita akan masukkan pasal 8 ke dalam raja ini dan membuat satu perbandingan. 以后我慢慢还会带大家进入第9章，然后还有第11章、12章的一个对照表。 Kemudian saya akan membawa kalian ke pasal 9, pasal 10 dan dibandingkan dengan pasal 12 ada gambar rajahnya nanti. 因为这一些但以理书里面的内容从这个的世上国度的历史的演变以后有对我们今天末世的预言。 Kitab Daniel ini kita melihat perubahan kerajaan di dunia ini ya ada sejarahnya ada berkaitan dengan kita pada kemudian hari. 当你看但以理书的时候，我们会发觉说，但以理书里面所看到的意象，真的是发生在世上的国度的历史。 Bila kita lihat di kitab Daniel ini kita akan dapati bahwa penglihatan yang dia nampak itu memang berlaku di dalam sejarah dunia ini. 所以是但以理书先写了。 以后就看见那个历史的应验。 Daniel dulu terlebih dahulu menulisnya, kemudian baru kemudian hari melihat ia digenapkan. 所以就是说，历史国度的演变是要应验但以理书里面先知所说的预言。 Yaitu perubahan kerajaan itu akan menggenapi apa yang ditulis oleh nabi ini tentang perubahan kerajaan. 但是在外面有很多的神学家啦，或者是有一些的解经学者他们有时候会引用那个就是天启文学来去看但以理书。 Tetapi banyak ahli teologi ataupun pengkaji-pengkaji Alkitab yang akan melihat kepada astronomi, apokaliptik, yang akan melihat kepada apokaliptik untuk melihat kepada kitab Daniel ini. 这种的看天启文学他们是说，在主前的第1、第2世纪的时候，但以理书才写了这些历史的。 Apokaliptik ini berkata pada abad kedua sebelum Masehi, itulah ketikanya Daniel menulis kitab ini. 也就是说，历史已经发生了，他们就用天启文学来去写这个但以理书，所谓有这样的一个推论。 Artinya sejarah sudah berlalu, barulah mereka menggunakan apokaliptik ini untuk menulis kitab Daniel ini. 但是我们相信，我们之前都知道，但以理先知是在他当先知的时候，已经把这个意象已经写下来。 Tapi kita percaya bahwa semasa Daniel masih hidup lagi, dia sudah pun menulis kitab Daniel ini. 而且你看但以理书里面，差不多每一章的开始，他都会写什么年房，在什么君王。 他看到的东西。 Di samping itu dalam setiap pasal kitab Daniel ini kita dapat lihat dia dah menulis tahun keberapa dan dalam pemerintahan kerajaan ataupun raja mana satu. 因为但以理先知在之前还有一个伟大的大先知，就是耶利米先知。 Sebab sebelum Daniel ada lagi seorang nabi agung yaitu Nabi Yeremia. 看耶利米先知曾经预言什么？选民要被掳到巴比伦国70年。 Nabi Yeremia pernah bernubuat bahwa umat pilihan akan ditawan ke negara Babel selama 70 tahun. 70年满，神会再让这些选民回归耶路撒冷。 Penuh 70 tahun Tuhan akan membawa umat pilihan kembali ke Yerusalem. 所以这个角度已经让我们确定了，先知的预言是在历史发生之前。 Jadi dalam sudut ini kita sudah pasti bahwa nubuat Nabi ini berlaku sebelum sejarah terjadi. 不是说用什么世界的一种文学来去解释圣经的。 Bukanlah menggunakan pemahaman dunia ini untuk mengkaji Alkitab. 好，那从第8章， Dari pasal 8. 好，我们就从第8章再次开始来去查考。 Sekali lagi kita mula mengkaji. 跟前面的第7章都归类第1章到第8章都是属于
从地上的神国或是君王的角度来去看这个历史的演变。Dari pasal 1 sampai pasal 8 adalah perubahan kerajaan di dalam dunia ini kita lihat dalam sudut perubahan sejarah. 所以到但以理书第8章还是属于是比较用地上的国度来去看的。 Jadi di pasal 8 ini kita lebih kepada melihat kepada kerajaan dunia. 那如果你看但以理书8章的第1节的时候， Kalau kamu lihat di Daniel pasal 8 ayat 1, 伯沙撒王在位的第3年， pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. 你跟第7章比的话， Kalau bandingkan dengan pasal 7, 巴比伦王波沙撒元年， pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, 所以 Raja Babel. 7章的第1节是主前的553年。 Jadi pasal 7 ayat 1 adalah 550 tahun sebelum 553。 tahun 553 sebelum Masehi. 好，那8章呢是伯沙撒王在位的第3年。 Jadi pasal 8 adalah pemerintahan tahun ketiga Raja 也 Belshazzar. 就是主前的550年。 Adalah tahun Masehi 550 sebelum 啊 Masehi. 那如果你这样看的话，7章和8章，事情发生应该放在哪里呢？ Jadi kalau kita tengok pasal 7 dan pasal 8, peristiwa yang berlaku itu seharusnya diletak di mana? 应该要放在但以理书的5章6章之前。 Seharusnya diletakkan sebelum Daniel pasal 5. 因为但以理书5章就提到波沙撒王嘛。 Sebab Daniel pasal 5 ada menyentuh tentang Raja 这 Belshazzar. 个5章的波沙撒王已经是他什么最后的1年了。 Jadi Belshazzar pasal 5 ini sudah pun merupakan tahun terakhir menjadi raja. 因为巴比伦帝国最后一个王就是波沙撒王。 Sebab Empire Babel raja terakhir adalah Raja Belshazzar. 所以如果你看这个5章的那一个30节 Kalau kamu lihat pasal 5 ayat 30, 你就看到当夜加勒底王就是巴比伦帝国的皇帝波沙撒被杀。 kamu akan lihat pada malam itu juga terbunuhlah Raja Belshazzar, raja orang Kasdim itu, yaitu Raja Empire Babel. 谁取代呢？ Siapa menggantikannya? 31节 Ayat 就 31. 是米底亚人大流士，就是大利乌了Darius 62岁的时候取了加勒底国。 Yaitu kitab BM pasal 6 ayat 1, dari seorang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. 对了，因为有一些翻译版本把5章31放进6章。 Sebab ada perterjemahan pasal 5 ayat 31 diletakkan di pasal 6 ayat 1. 所以我刚才说7章和8章的事情发生是要放在但以理书的5、6章之前。 Telah saya katakan tadi, peristiwa di pasal 7 dan pasal 8 diletakkan di sebelum pasal 5. 因为5章了，到最后那一节的时候，你看见已经是波沙撒王的最后一个晚上， Sebab di 当晚被杀掉。 pasal 5 ayat 30 kita dapat lihat itu adalah malam terakhir Raja Belshazzar, malam itu dia terbunuh. 原来7章8章这个但以理看到梦中的异象是在但以理书5章之前的。 Jadi nampaknya penglihatan yang dilihat oleh Daniel di pasal 7 dan pasal 8 adalah sebelum Daniel pasal 5. 那时候一直到波沙撒王到最后那一年，他放在第5章里面。 Sampai tahun terakhir Raja Belshazzar dia simpan di pasal 5. 因为波沙撒王当王的时候是在主前的553到539。 Sebab Raja Belshazzar menjadi memerintah tahun Mesir 553 sampai tahun Mesir 539. 对，然后就波斯马代帝国取代了巴比伦。 Kemudian Media Persia menggantikan Empire Babel. 所以很奇妙的但以理书你要把那个时间搞对了 Jadi heran sekali lah di mana kamu perlu melihat dengan jelas lah tahun-tahun ini. 原来但以理先知在梦中看见的异象，原来是在巴比伦帝国的当前的时候已经看到将来的国度的历史。 Nampaknya penglihatan dalam mimpi oleh Daniel ini dia
sudah melihat perubahan Empire Babel sebelum berlaku. 所以但以理书，如果你看整本但以理书的话，按照它的原文的记录的话，它有2种语言。 Kalau kita lihat keseluruhan kitab Daniel, menurut catatannya ia ada menggunakan 2 bahasa. 一种是希伯来文， Satu adalah bahasa Ibrani. 那是第1章的第1节，一直看到这个第2章第3节。 Pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3. 这是希伯来文来的。 Ini adalah bahasa Ibrani. 但是如果你看2章的第4节开始，第3节Tapi kalau kamu lihat pasal 2 ayat 3, 对不起，是第4节maaf, mulai dari ayat 4. 加勒底人用亚兰的言语对王说。 Berkatalah para Kasdim kepada raja dalam bahasa Aram. 所以2章第4节开始，其实就开始用亚兰语写的。 Sebenarnya dari ayat 4 pasal 2 ya ditulis menggunakan bahasa Aram. 一直写到7章28节。 Sampailah pasal 7 ayat 28. 那是用亚兰语写的。 Ditulis dengan bahasa Aram. 但很奇妙的，第8章开始一直到最后， Tapi heran sekali bermula pasal 8 sampai akhir 又回到希伯来语。 kembali kepada bahasa Ibrani. 因此但以理书里面有2种语文。 Jadi dalam kitab Daniel ada 2 jenis bahasa. 所以在第8章的时候比较特别。 Di pasal 8 ini agak istimewa. 那但以理先知开始用希伯来文写了。 Daniel mula menulis menggunakan bahasa Ibrani. 因为这个时候已经开始，但以理先知已经对原来这个意象是关乎神的圣名。 Sebab Daniel sudah dapat melihat bahwa rupa-rupanya penglihatan ini berkaitan dengan umat kudus Tuhan. 所以如果你再看，等一下我们再看第8章的时候它会更明确，更加的清楚。 Nanti kita lihat pasal 8 yang akan menjadi lebih jelas dan nyata. 特别是说以色列国会提到在希腊帝国的统管之下的一些历史。 Khususnya tentang sejarah bahwa negara Israel ini akan di bawah pemerintahan negara Persia. 那到第9章呢，但以理先知向神祷告。 Di fase 9 Daniel berdoa kepada Tuhan. 因为这个时候他这样一祷告然后怎么样？第一批回国。 Sebaik saja berdoa, kumpulan pertama pulang ke negara asal. 这个回耶路撒冷了。 pulang ke Yerusalem. 有第一批的回归啊。 Ada kumpulan pertama yang balik. 那这个你需要看什么呢？看以斯拉记啦。 Jadi kalau ini kamu kena tengoklah kitab Ezra. 你看先知但以理9章一祷告，其实那一年呢，那个古列王就说第一批可以回去耶路撒冷。 Jadi sebaik saja Daniel berdoa, di sana mengatakan bahwa Raja Quraisy berkata, kumpulan pertama orang Israel boleh pulang ke Yerusalem. 满70年。 Sudah penuh 70 tahun. 好，那第10章呢？ Pasal 10. 第10章和11章再次来显明在波斯还有希腊帝国的统治之下的里面的一些遭遇。 Pasal 10 dan 11 menyatakan lagi segala yang dialami oleh umat Israel di negara Persia. 尤其是对以后希腊帝国以后的南北王的征战。 Dan khasnya kepada peperangan utara dan selatan di bawah Empire Yunani kemudian. 所以你到11章的时候，比8章的历史更长。 Jadi di fase 11 ini sejarahnya lebih panjang daripada fase 8. 而且很多征战。 Dan banyak peperangan. 好，那一直到最后的12章。 Sampai yang terakhir pasal 12. 12章已经是要提到最后的末世的那个预言。 Pasal 12 menyentuh tentang nubuat mengenai akhir zaman. 然后神对先知但以理说，你所看到的这些都要封起来。 Kemudian Tuhan berfirman kepada Daniel, segala yang kamu nampak itu haruslah
ditutupi. 因为神说，毕竟一定要隐藏，一定要封闭 Haruslah ditutupi, disembunyikan. 封闭到几时？ Sampai bila? 到末日， Sampai 到末 hari kiamat, sampai akhir zaman. 要到我们今天了。 Sampailah kita hari ini. 到主耶稣来了，进入末世的时代。 Sampai Tuhan Yesus datang, yang sudah masuk ke akhir zaman. 因为但以理先知一直问了，我要知道，我要明白，但是神说关。 Sebab Daniel berkata, saya mau tahu, saya mau paham, tapi Tuhan berkata tutup. 然后如果你看到第13节的时候，神来说，你却去等候结局，因为你必安歇。 Di pasal 12 ayat 13 mengatakan, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat. Beristirahat 不好听的说，你就去安息啊，你去死掉就算了。Ataupun lebih suka dengan apa? Kau pergi berehat, kau pergi matilah. 但是你等到末期的时候，你又要起来看。 Tapi tunggu sampai hari zaman akhir nanti, kamu akan bangkit dan tengok. 起来是什么？享受你的福气。 Bangkit untuk apa? Untuk mendapatkan bahagianmu. 所以但以理书你读到最后是封闭的书。 Jadi dan nanti bila kamu pasal sampai fase terakhir yang aja menjadi satu kitab yang ditutup. 如果你要看打开的，那要继续看启示录。 Kalau kamu mau tengok yang dibuka, kena teruskan di kitab Wahyu. 启示录是被打开的书卷。 Wahyu merupakan gulungan kitab yang terbuka. 同样是启示但是但以理书是封闭的。 Sama juga adalah Wahyu, tetapi kitab Daniel ianya yang tertutup. 原来但以理书以后要往什么？往启示录看。 Rupa-rupanya Daniel ini dia harus pergi ke Wahyu lah kemudian hari untuk tengok. 各位弟兄姊妹，大家就说，哇，我很想再看但以理书里面的内容。 Saudara-saudari mungkin sudah teruja sangat mau lihat isi kandungan kitab Daniel. 查经就是不要太紧张，要一步一步来。 Kalau jaga kitab jangan kelang kabut mau selangkah demi selangkah. 那今晚我们是进入第8章。 Malam ini kita masuk ke pasal 8. 来，我们把第8章做一个分段。 Kita membuat pembahagian pasal 8 ini. 8章第1节到第2节。 Pasal 8 ayat 1 dan 2. 就是说但以理又再看到一个异象。 Yaitu Daniel mendapat suatu penglihatan lagi. 那时间呢是在波沙撒王的第3年。 Masanya adalah tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. 在位的第3年，也就是主前的550 Ia adalah tahun Masehi 550. 那地点呢是在他看到的异象是，他说是在以兰省的苏珊城。 Dia berkata penglihatannya itu adalah di wilayah Elam di Puri Susan. 说又如在那个乌来河边。 Dan dia di tepi sungai Ulai. 那这个刚才我们所说那个苏珊城其实在巴比伦国的东部的地方，一个远是差不多370公里的一个城，很重要的城。 Puri Susan ini merupakan satu kota di sebelah timur Babel, lebih kurang 370 km jauhnya. 370 370 km. 那这个以后你在那个以斯帖记会看得到的。 Ini akan dapat kamu lihat di kitab Esther nanti. 另外呢，就是说他在异象又看到那个乌来河。 Dalam penglihatan, kemudian dia berkata juga penglihatannya itu dia melihat sungai Ulai. 这个乌来河是一个就是人造的这运河来的。 Sungai Ulai ini adalah buatan tangan manusia lah. 它是通进这个巴比伦帝国。 Ia memasuki Empire Babel. 但是后来也是因为这条运河让他们败亡的。 Karena disebabkan oleh sungai yang mengalir ke sana juga telah menyebabkan mereka binasa. 这个运河就引来的敌人进入来去灭国他们国家。 Sungai Ulai ini telah membenarkan musuh datang serta membinasakan negara mereka. 叫做德鲁善。 这个运河叫德鲁善。 Terusan Ulai ini. 这是8章1到2节。 Ini di pasal 8 ayat 1 dan 2. 那8章3节到4节就是看见公绵羊。 Pasal 8 ayat 3 dan 4 melihat domba jantan. 就是看见那个双脚的公绵羊站在河边。 Ya, melihat domba jantan yang ada tanduk itu di tepi sungai. 两脚都高，那这一脚高过那一脚，更高的是后长的。 Ada dua tanduk, satu lebih tinggi daripada yang lain dan yang tanduk yang lebih tinggi itu lebih berkuasa. 好，第4节说，我见那公绵羊往西往北
往南抵出，兽在他面前都站立不住，也没有能救护脱离他手的，但是他任意而行，自高自大。 Ayat 4, aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Dia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. 所以就看到第一个第一个就是双脚的公绵 Jadi 羊 dapat lihat yang pertama, seekor domba jantan yang bertanduk dua. 8章5节一直到14节 Pasal 8 ayat 5 hingga 14. 又看到另外有一只公山羊从西而来的。 Terlihat lagi seekor kambing jantan yang datang dari sebelah barat. 但是这个山羊的两个眼睛当中有一个非常的就独角的一个角的。 Tapi kambing jantan ini di antara dua matanya ada satu saja tanduk yang aneh. 就是独角公山羊。 Yaitu kambing jantan yang bertanduk satu. 还有它的内容了 Dan ada isi kandungannya. 我们会发现以后，这独角的公山羊，它去欺负这个公绵羊。 Kita akan dapati kemudian kambing jantan yang bertanduk satu ini membuli domba jantan yang bertanduk dua itu. 好，那在以后的8章15到27节这一部分，是天使加百列给但以理做这个意象里面的解释。 Jadi pasal 8 ayat 15 hingga 27 merupakan penjelasan malaikat Gabriel kepada Daniel. 好了，这是8章的一个分段。 Inilah satu pembahagian pasal 8. 好，那现在我们来看到底这个内容是什么呢？ Sekarang kita lihat sebenarnya apakah isi kandungan ini. 好，刚才我们看的那个双脚的公绵羊，还有一只的独角的公山羊。 Tadi kita lihat domba jantan yang bertanduk dua serta kambing jantan yang bertanduk satu. 应该这个图片大家看到右边的这个是双脚的公绵羊。 Lebih kurang di gambar kita ini di sebelah kiri adalah domba jantan yang bertanduk dua. 应该是右边。 sebelah kanan. 右边对。 sebelah kanan. 因为大家都看右边左边的那是后来的那一个Yang sebelah kiri itu adalah yang kemudiannya. 就是那个公山羊独角的。 Yaitu kambing jantan yang bertanduk satu. 我们就要立刻看他解释了 Kita terus lihat kepada 我们 penjelasannya. 看先知得到这个加百列的解释 Kita lihat nabi yang telah mendapat penjelasan dari Gabriel. 好，我们来看这个20节。 Kita lihat ayat 20. 8章20。 Pasal 8 ayat 20. 你所看见双脚的公绵羊，就是米迪亚和波斯王。 Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. 21。 21. 那公山羊就是希腊王两眼当中的大角，就是头一个王。 Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. 所以给我们知道，那个公绵羊就是波斯。 Jadi memberitahu kita 波斯马代。 domba jantan itu adalah Media dan Persia. 这个波斯后来都比马代强了。 Persia ini kemudiannya menjadi lebih kuat dari Media. 因为这里说这个角高过那一个角，也就是说波斯以后都会比马代帝国强。 So, ada dikatakan tanduk ini lebih tinggi daripada tanduk yang satu lagi. Artinya kemudian hari Persia akan menjadi lebih kuat dari Media. 所以波斯马代帝国出来的时候都很厉害，他就把这个巴比伦帝国灭掉。 Kemunculan Media dan Persia ini pun sangat hebat juga, di mana mereka telah membinasakan Empire Babel. 那刚才21节说，那公山羊就是希腊王。 Ayat 21 tadi mengatakan kambing jantan itu adalah raja negeri Yunani. 所以山羊那公山羊就是希腊帝国。 Jadi kambing jantan itu adalah Empire Yunani. 他说那个两眼当中的大角就是头一个王。 Dia berkata di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. 那当然，这个历史上我们也可以看得到，
波斯马代帝国还有这个希腊国的出现。Tentulah dalam sejarah kita dapat melihat kemunculan Empire Media dan Persia serta Empire Yunani. 所以我们从这一段我们可以发现，先知但以理已经得到启示，以后这个波斯马代帝国也会被希腊帝国取代。Jadi dari sini kita tahu bahwa Daniel telah mendapat petunjuk bahwa kemudian hari Media dan Persia ini akan digantikan oleh Yunani. 所以如果我们回到这个历史里面， Kalau kita kembali kepada sejarah, 你会发现，原来为什么会用公绵羊来象征这个波斯马代帝国呢？ kamu akan mendapati kenapakah menggunakan Media dan Persia untuk mewakili Empire Media Persia. 原来它的钱币如果你看波斯的钱币，有考古学看到嘛，他们的钱币是用公绵羊的。 Kamu akan dapat bahwa ahli arkeologi mendapati mata wang mereka itu menggunakan mata wang Persia. 就是用绵羊ia menggunakan, 你看它图片就是绵羊。 kalau tengok gambarnya, ia adalah domba jantan. 因为在它历史里面的考古学里面的一些记载文献里面说，波斯帝国是用公绵羊做他们的果兽。 Dalam sejarah itu ahli arkeologi telah mendapati bahwa negara Persia dan Media menggunakan domba jantan sebagai binatang negara mereka. 那希腊帝国呢，他们是用山羊的。 Jadi Empire Yunani mereka menggunakan kambing jantan. 所以之前在马其顿的这个帝国出现的时候，他们用的钱币也有印上山羊的那个记号。 Jadi dalam Empire Makedonia, wang yang mereka menggunakan itu juga ada tanda kambing jantan. 所以他们是用山羊做他们的民族的一个标志。 Jadi mereka menggunakan simbol kambing jantan ini untuk melambangkan bangsa mereka. 但不要忘记但以理先知在第8章看的这个意象是那个波斯帝国还没有出来。 Jangan lupa apabila Daniel melihat penglihatan ini di pasal 8, Empire Media dan Persia belum lagi muncul. 这个是刚刚波沙撒王大约在位的第3年罢了。 Ini cuma baru tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. 更不用说希腊帝国会来Tak perlulah bilang bahwa Empire Yunani akan datang. 但是但以理先知已经在意象当中已经看到了这个历史的将来的历史。 Tapi dalam penglihatannya Daniel sudah pun melihat tentang sejarah yang akan datang. 所以这是原来看见的是波斯还有希腊帝国的出现。 Yang dia nampak adalah kemunculan Empire Yunani dan Empire Media serta Persia. 但是我们看见后来这个第5节说的那个一只公山羊出来的时候，它会怎么欺负这个公绵羊？ Tadi kita lihat bahwa kemunculan kambing jantan ini kemudiannya akan membuli domba jantan itu. 所以这个但以理书第8章就是要记载这个一个公绵羊、公山羊的故事了。 Jadi Daniel pasal 8 menceritakan kisah tentang domba jantan serta kambing jantan. 也就是等于我们之前在看到第2章的那个像跟第7章对不起，跟第7章的那个熊是同类的。 Juga sama sejenis dengan binatang yang kita lihat di pasal 7 itu. 就是那个熊。 Yaitu beruang. 它这个是指着那个波斯帝国。 Ini ditujukan kepada Empire Media Persia. 那个希腊帝国呢，这个公山羊呢，也就是在第7章的那个豹。 Jadi Empire Yunani yaitu kambing jantan ini adalah tutul yang di fasa 7. Macam tutul. Macam tutul. 所以它有4个头嘛，4个翅膀。4 kepala 4 sayap. 这个是象征着说以后这个希腊帝国会出现
瓜分四个将军，把它瓜分掉。 Artinya kemunculan Empire Yunani nanti, kemudiannya Empire ini akan terbahagi kepada 4 raja. 所以在你看8章的8节啊， Kamu lihat pasal 8 ayat 8. 这个山羊记起自高自大，正强盛的时候，那大角折断了，又在脚跟上向天的四方长出4个非常的角来。 Kambing jantan itu sangat membesar dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. 所以那一个山羊两眼当中出现这个非常的角，它是什么呢？它是第一个王。 Jadi tanduk yang muncul daripada tengah-tengah mata kambing jantan itu ditujukan kepada raja pertama. 这个王是谁呢？ Siapakah raja ini? 就是亚历山大大帝。 Adalah Alexander the Great. 对，哦，他从东方哦，他从这个西方从西而来嘛，就这样打胜仗。 Dia muncul dari sebelah barat, dia terus menang dan menang dalam peperangan sampai ke timur. 但是可惜他在差不多32还是33岁就突然间生病死掉哈、他4个将军就把他的这个胜过的这个土地分4份。 Malangnya pada usia 32 ataupun 33 tiba-tiba dia jatuh sakit dan mati, dan kerajaan yang telah ditawannya itu dibahagi-bahagikan oleh kepada 4 panglimanya. 所以波斯、希腊。 Jadi Media dan Yunani. 我们后来看见希腊会打败这个波斯。 Kemudian kita akan dapat lihat Yunani menumpaskan Persia. 因为在8章的第7节。 Sebab di pasal 8 ayat 7. 那我见公山羊就近公绵羊，向他发烈怒，抵除他，折断他的两脚。绵羊在他面前站立不住，他将绵羊杵倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离他手的。 Ayat 7. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu yang menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia, dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. 最后我们知道希腊打败波斯， Dan akhirnya kita tahu Yunani menewaskan Persia. 所以就有因为那一个非常的那个角就是那个亚历山大大帝。 Disebabkan ada tanduk yang aneh itu, ia adalah Alexander the Great. 好了，这个是在什么年代呢？就是在主前的333年。 Ini tahun keberapa? Ia adalah tahun 333 sebelum Masehi. 这个亚历山大大帝就打败了这个波斯最后一个王，就是大利乌三世。 Alexander the Great telah mengalahkan raja terakhir Persia, yaitu Darius. ketiga. Raja Darius ketiga. 所以你看图片这个是亚历山大大帝。 Kamu lihat gambar, ini adalah Alexander the Great. 这是一个图画了 Ini satu lukisan. 那另外有一个就是大利乌三世的像。 Kemudian ada gambar raja Persia atau raja Darius ketiga. 那这个大利乌三世是谁呢？ Siapakah Darius ketiga ini? 那我现在给大家看一看，有一个波斯帝国的一个君王的一个列表。 Saya beri kamu lihat, yaitu satu senarai raja-raja di negara Persia. 你看一下这一个Coba tengok ini. 波斯帝王的一个表 Satu senarai raja-raja Persia. 一共有12位。 Ada 12 orang. 好，那如果你看这个表我不会每个说了但是我会告诉你圣经有讲的哪一个。 Kemudian lihat kepada gambar raja ini, saya tidak akan nyatakan satu persatu, tapi kita lihat kepada yang ada dikatakan oleh Alkitab. 圣经有记载才会跟我们历史上有些关系。 Kalau tercatat dalam Alkitab, barulah ada kaitan dengan kita dalam sejarah ini. 但是给大家看这样的一个表要给你知道，圣经在说的一些预言是关乎历史的演变。
memberi kamu lihat raja ini yaitu ianya berkaitan dengan perubahan kerajaan dalam sejarah. 所以就跟地上的那个列王国度的列王是对得到的，可以对的。 Taste pest. 对，但是我要告诉大家只有在第4个，你看第4。 Tapi saya ingin katakan bahwa bermula dari yang keempat sahaja. 这个就是圣经里面所说的那个古列，或者有些翻译叫做 Cyrus。 Yang dikatakan dalam Alkitab ataupun ada diterjemahkan kepada Cyrus. 也就在以斯拉记里面第1章第1节。 那边所提到开始的那个古列王 Raja Koreshi yang dinyatakan di Ezra pasal 1 ayat 1 itu. 这个王好因为他取代了这个巴比伦帝国。 Raja ini bagus sebab dialah yang telah menggantikan Empire Babel. 那他开始在位的时候的第1年，他就已经容许 选民可以回耶路撒冷。 Pada tahun pemerintahannya yang pertama saja dia sudah membenarkan kumpulan pertama orang Israel kembali ke Yerusalem. 这个你从以斯拉记第1章可以看到。 Kamu boleh lihat ini dari Ezra pasal 1. 那过来是第6位那个。 Kemudian yang nomor 6 在圣经里面有提到的。 ada juga dinyatakan dalam Alkitab. 也就是那个大利乌王。 Raja Darius. 这是大利乌王一世Darius 1。 对，也叫做大利乌，就是大帝了Darius the Great。 juga dikenali sebagai Darius the Great。 那这个呢，你可以从以斯拉记的4章、5章、6章看到它。 Ini dapat kamu lihat ataupun kamu boleh lihat dia di Ezra pasal 4, 5 dan 6。 就是圣殿停工的时候。 Yaitu ketika pembaik pulih ataupun pembikinan bait suci berhenti. 然后又在复工了 Kemudian kerja dimulakan 然 semula 后到完成。 sampai selesai. 这是然后呢，在第7这个。 Kemudian yang ketujuh ini 就是那个谢希议士 Success One yaitu Success One， 也就是在以斯帖记里面所说的那个亚哈水鲁王。 juga yang dikatakan di kitab Esther yaitu Raja Ahasuerus。 就是那个以斯帖记的那个亚哈水鲁王。 Raja Ahasuerus di kitab Esther。 好，那另外还有在第8个那个。 Kemudian nomor 8亚达歇西议士。 Artasasta。 所以他是在米西米记的那个王。 Ia adalah raja di kitab Nehemia， 就是容许尼西米回去造这个城墙。 membenarkan Nehemia pulang untuk membaik pulih tembok suci。 好，那这些都会在圣经里面提到的波斯帝王。 Inilah raja-raja Persia yang ada dinyatakan dalam Alkitab。 这个君王一直到还有到这个最后的就是那个大利乌三世。 Sampai yang terakhir raja ini yaitu Raja Darius III。 大家看得到吗？看得到但是Darius最后一个帝王就是大利乌三世。 Raja Persia yang terakhir Raja Darius ketiga。 所谓这就是这个被亚历山大大帝干掉的。 Dialah yang telah dibunuh oleh Alexander the Great。 从此波斯帝国就没有了。 Sejak itulah tidak ada lagi negara Empire Persia。 所以亚历山大大帝的时候，他非常的强盛。 Alexander the Great ini sangat kuat。 这个亚历山大这个人他很年轻的时候，在20岁的时候已经当王了。
Alexander ini dalam usia yang sangat muda lagi yaitu 20 tahun telah menjadi raja. 那时候是主前的336。 Itu adalah pada tahun 336 sebelum Masehi. 他的爸爸就是马其顿王那个 Philip。 Bapaknya adalah Raja Makedonia yang bernama Philip. 他曾经在小的时候是跟这个伟大的一个哲学家 Aristotle 学习的，他的老师是 Aristotle。 Jadi bapaknya pada usia muda pernah belajar daripada ahli falsafah Aristotle. Jadi Aristotle ini adalah gurunya. 所以他是很优秀的一个青年。 Jadi dia seorang belia yang sangat berpotensi. 所以圣经说他是一个非常的角，这个tanduk yang aneh。 Jadi itulah kita mengatakan bahwa dia adalah tanduk yang aneh. 也就成为当时这个希腊帝国的头一个王，因为他开始去征服其他的国家嘛。 Dia juga adalah raja pertama negara Yunani sebab dialah yang memulakan yaitu dia menawan negara-negara lain. 其实他的父亲只不过在马其顿当王的。 Sebenarnya bapaknya hanya menjadi raja di Makedonia saja. 所以到了主前的333了，正是他打败波斯帝国。 Tiba tahun 333 sebelum Masehi, itulah ketikanya ia memerangi Persia. 所以那时候他就取代了这个波斯了。 Waktu itulah dia sudah menggantikan Persia. 但是过了10年后他还在打仗嘛，还征服打到最后打到印度嘛。 10 tahun kemudian dia masih lagi berperang dan kali ini dia sudah sampai ke India. 他很厉害打。 Dia sangat pandai atau sangat hebat berperang. 打仗打到没有的打。 Dia berperang sampai tidak ada lagi yang mau dia lawan. 但是那时候年纪差不多是32或者是33了，他就突然间死去。 Waktu itu usianya 32 ataupun 33 tahun, tiba-tiba dia mati. 所以圣经说就是这个大角折断了。 Tidak, kita mengatakan bahwa tanduk aneh ini telah patah. 你看8章8节嘛。 Lihat pasal 8 ayat 8. 你看这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了。 Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. 那22节呢？ Ayat 22. 说那个折断了那个角以后，其根上又长出4个角。 Bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. 所以我们都知道亚历山大大帝死后就在死后的10-20年以后，他的那个4个将军都在各怀鬼胎，大家都是在挣脱这些土地。 Kita tahu 10 tahun lah selepas Alexander the Great mati ini, 4 panglimanya masing-masing merebut tanah. 我们都知道亚历山大死了以后有很多他的故事嘛。 Kita tahu selepas Alexander mati banyaklah kisahnya. 没有错的话，他好像有3个要求。 Kalau tidak silap, dia macam sebelum dia mati dia macam ada 3 permintaan. 第一个 Pertama, 就是说他在打仗送来所有的掳来的那种金银宝器要撒在地上。 yaitu segala emas perak dan harta yang dia menangi dalam peperangan, bila dia mati semua itu harus dihamburkan di atas tanah. 第二 Kedua, 跟他送兵的人，他一定要是他的医生。 yang menghantar perkabungannya itu haruslah dokter-dokter yang merawatnya dulu. 对，就是要医生送兵。 Itu dokter-dokter lah yang menghantar perkabungannya. 第三就是说他要求说他的那个棺木两边要挂个洞，双手放出去。 Permintaan ketiga yaitu kerandanya itu kiri kanan itu haruslah dibuat lubang supaya kedua belah tangannya itu dia dapat hulurkan keluar. 这是在传说中的亚历山大大帝死之前的要求。 Ini adalah cerita lah
tentang permintaan di Alexander sebelum dia mati. 当然肯定啊，他的那个出兵的那一天是非常隆重的。 Tapi yang penting yang pasti ialah semasa perkabungannya itu pastilah amat besar dan meriah. 他的大将就问他，为什么你要这样要求啊？ Di panglimanya bertanya, kenapa kamu meminta demikian? 第一， Pertama, 我年轻又怎么样，夺来的金银宝器又怎么样，但是寿命那么短， aku Oh, muda, udah serah. kenapalah? Aku banyak harta, kenapalah? Tapi karena aku haid aku begitu pendek, 我带不去啊， aku tidak dapat membawanya pergi. 就撒在地上好了。 Jadi hamburkan saja ke atas tanah. 第二， Kedua, 有那么好的医生在身边，有多厉害？ ada dokter-dokter begitu baik di sisi aku yang begitu hebat. 我要他们送我死。 Saya mau mereka menghantar hari kematian aku. 哦，第三， Ketiga, 我什么都带不走。 apapun aku tidak dapat bawa bersama. 他打了这个江山会有后来，他最强盛的时候他就断脚。 Dia telah mendapat segala-galanya, tapi pada akhirnya dia tidak dapat apa-apa juga. 哦，所以啊，这个 Patah tanduk. 哦，所以这那个公山羊哦有大脚， Jadi kambing jantan ini ada tanduk besar 它会断掉， yang akan patah. 然后就出现4个角。 Kemudian akan muncul 4 tanduk. 这个4角就怎么样？哦，向南、向东、向荣美之调就他就说它会展开了哈。 Nah, tanduk ini akan menuju ke 4 penjuru, artinya ia akan berpisah lah. 哦，就是被他的那个4个将军把它瓜分掉。 Yaitu dibahagi-bahagikan di antara 4 panglimanya. 但是我们要注意有一个4角之中哈，然后有一角长出 Tapi 小角， kita perhatikan muncul satu tanduk kecil di antara 4 tanduk itu 啊，也就是8章9节所说的 yang dikatakan di pasal 8 ayat 9, 9到14节。 9 hingga 14. 4角之中有一角长出，一个小角向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。 Salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke timur, ke arah tanah permai yang menjadi besar. 那这个是谁呢？ Siapakah yang ini? 8章23， Pasal 8 ayat 23, 这样解释了哈。 penjelasannya, 这4国末时犯法的人罪恶满盈，必有一王兴起，面貌凶恶，能用双关的杂语。 dan pada akhir kerajaan mereka apabila orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. 24， Ayat 24. 他的权柄必大，却不是因自己的能力，他必行完非常的毁灭，事情顺利，任意而行，又必毁灭有能力的和圣明。 Kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasan yang mengerikan, dan yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. 25节， Ayat 25. 他用权术成就手中的诡计，心里自高自大，在人坦然5倍的时候毁灭多人，又要站起来攻击万军之君，至终非因人手而灭亡。 Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan binasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. 我们念到这里的时候，我不知大家的心情，但是我念到这里我会怕。 Bila sampai ke sini, saya tidak tahu bagaimana perasaan kamu, tapi saya pada takut. 因为这个4国的末时以后会出现还有一个王， Sebab kebinasan 4 kerajaan ini, kemudian akan muncul seorang raja. 这个王呢，也就是所谓以后的那一个刚才8章9节所说的4角之中要有一角长出来的小角。 Raja ini adalah yang dikatakan di pasal 9 tadi, yaitu muncul satu tanduk kecil di antara 4 tanduk itu. 24节刚才说到，他会毁灭有能力和圣明。 Ayat 24 mengatakan dia akan membinasakan segala yang kuat, yang
24节， ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. 还有 orang-orang berkuasa akan dibinasakannya juga dengan umat orang kudus. 对两种人哦， Dua jenis orang. 一个有能力的，一个是圣灵， Satu yang berkuasa, satu adalah orang kudus. 这是跟我们有关的。 Ini ada kaitan dengan kita. 我们再看这个8章哈， Kita tengok pasal 8 lagi, 8章10节， ayat 10. 他渐渐强大，高举天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。 Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentera langit, dan dari bala tentera itu dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. 所以这个天象和星宿是指这神的圣灵啊， Jadi bintang-bintang ini ditujukan kepada umat pilihan Tuhan. 以后会被这个小脚欺负。 Kemudian hari ia akan dibuli oleh tanduk kecil ini. 11节， Ayat 你看 11, 他做什么？ kita lihat apa yang dia buat. 自高自大， Ia membesarkan diri. 以为高举天象之君。 Ia berkata, ia sangka ia lebih besar daripada yang di atasnya. 所以他很骄傲。 Jadi dia sangat angkuh. 你看哦，跟我们有关系的， Kita lihat ada kaitan dengan kita. 除掉常献给君的反祭，毁坏君的圣所。 Dia mengambil korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. 12节， Ayat 12. 因罪过的缘故，有军旅和常献的反祭交付他，他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。 Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. 这个小脚走出来会迫害圣灵， Kemunculan tanduk kecil ini akan merosakkan atau membinasakan umat 会 pilihan. 会破坏我们的信仰， Membinasakan umat kudus, akan merosakkan kepercayaan kita, 会打击我们的信心的。 akan memberi tamparan kepada iman kita. 所以但以理先知看到的神给他看到这样，其实他的重点是到这个地方啊。 Jadi sekarang dilihat oleh Daniel yang diberikan oleh Tuhan, poin pentingnya ada di sini. 所以这个亚历山大大帝的帝国以后， Jadi selepas Empire Alexander the Great, 所以他就出现了有另外4个君王， kemudian muncul 4 raja yang lain. 所以他的帝国以后就把它分四个部分。 Jadi kemudiannya empire-nya dibagikan kepada 4. 有谁呢？ Siapa? 他也就是那个4个角嘛。 Juga adalah 4 tanduk itu. 那这个4个角是谁？ Siapakah 4 tanduk ini? 他有4个大将。 Ada 4 panglima. 第一个是 besar. 西流基， Yang pertama Seleucus, 扎山大。 Cassander 第二 kedua, 托利麦。 Ptolemai 里西 ketiga, 马古。 Lysimachus 他有 keempat. 这个4个将军把 4 panglima ini 这个希腊帝国分掉。 telah membahagi-bahagikan empire Yunani ini. 那怎么分？ Macam mana 你 membahagikannya? 看这个第一个那个西流基，那个西流基就是拿了这一片， Kita 叙 lihat 利亚和巴比伦这一片。 Kita lihat Syria dan Babel ini telah diambil oleh Seleucus. 然后那个加山大Kemudian Cassander, 他就拿马其顿那一片。 dia ambil bahagian Makedonia. 好，那然后在西边的 Kemudian di sebelah barat 那就是这个埃及 Mesir 归多利麦。 diambil oleh Ptolemai. 然后呢，往北部的 Kemudian di sebelah utara 也就是那个小亚细亚，就是归这个里西马古。 Asia kecil diambil oleh Lysimachus. 所以这个就是这个希腊帝国这希腊王以后亚历山大以后的4个君王的出现。 Inilah kemunculan 4 raja selepas Alexander the Great. 好，那他在很年轻的时候死掉的时候这个4个将军就在10-20年一直在你抢我脱的。 Jadi waktu usia yang masih muda dia sudah mati. Oleh itu dalam tempo 10 hingga 20 tahun kemudiannya 4 orang ini telah merebut tanah ini. 所以在4个帝王分裂以后， Selepas 4 kerajaan ini
terbagi kepada 4从 kerajaan. 历史的演变的记录的应验在这个叙利亚巴比伦的帝王西流基这边出现小角。 Jadi dari perubahan sejarah itu di tanah yang diduduki oleh Seleukus itu muncul tanduk kecil. 你没有看见它的那个帝国黄色那个是包含那里耶路撒冷。 Kita lihat bagian kecil warna kuning itu ya termasuklah Yerusalem. 他会欺负犹太人， Dia akan membuli orang Yahudi. 他会进入耶路撒冷。 Dia akan memasuki Yerusalem. 所以按照历史的应验所以从这个西流基王国里面呢出现一个小角。 Jadi menurut perubahan sejarah akan muncul satu tanduk kecil dalam kerajaan Seleukus. 这个小角到底是谁呢？ Jadi sebenarnya siapakah tanduk kecil ini? 也就是那个 Antiochus Adalah Antiochus keempat. 他是在主前的215到主前的164。 Dia wujud dari tahun 215 sebelum Masehi sampai 164 sebelum Masehi. 所以这是 Antiochus 第四 Ini Antiochus Epiphanes。 Antiochus keempat, Antiochus Epiphanes. 这个人是欺负这个选民的。 Dia ini membuli umat pilihan. 如果我们刚才看的那个8章里面的内容 Kalau kita lihat kepada isi kandungan pasal 8 ini, 我们发现他欺负选民 kita dapati dia membuli umat pilihan. 因为8章9节有说到嘛 Sebab ada dikatakan di pasal 8 ayat 9. 有4个的，然后长出4个非常的角来，然后9节就长出一个小角。 Jadi satu tanduk kecil muncul di antara 4 tanduk itu. Di pasal 9 mengatakan ada tanduk kecil ini. 好，8章10节我们看到他践踏星宿， Pasal 天下星宿， 8 kita dapati dia menginjak-injak bintang-bintang ini. 也就是在8章24节所说的，他欺负这些有能力和圣民。 Yang dikatakan di pasal 8 ayat 24 yang membuli orang yang berkuasa dan juga umat kudus. 再看8章9节嘛 Kita lihat lagi pasal 8 ayat 9. 看那个小角会向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。 Tanduk kecil ini akan menuju ke selatan, timur dan ke tanah permai yang perlahan menjadi sangat besar. 所以除了对付圣民我们看到第9节，他会对付圣地。 Selain daripada menentang umat kudus, ia juga akan menentang tanah kudus. 对，他会攻打耶路撒冷。 Ia akan menyerang Yerusalem. 这个荣美之地 Inilah tanah permai. 然后第3呢，他会对付选民的信仰。 Ketiga, ia akan menentang iman kepercayaan umat pilihan. 11、12节， Pasal 11 maaf ayat 11 ayat 12. 他会除掉长线的反击。 Ia akan diambilnya korban persembahan sehari-hari. 然后毁坏军的圣所。 Kemudian mengerosakkan tempatnya yang kudus, merobohkan tempatnya yang 而且 kudus. 把真理抛在地上。 Dia juga akan menghempaskan kebenaran ke atas tanah. 在历史的记载里面这个安提阿库第四真的是曾经迫害选民的。 Dalam catatan sejarah memang benar bahwa Antiochus keempat ini pernah merosakkan umat pilihan. 其实那个时候就是在主前的第2世纪、第2世纪的那个时代的那个马加比王朝来反抗嘛。 Yang berlaku pada abad pertama dan kedua bila ada pemberontakan daripada Raja Makabi 就是来反抗他的。 yang menentang dia. 但是没办法了。 Tapi tidak berdaya. 所以那个时候的选民被迫害。 Jadi waktu itulah umat pilihan telah dirosak ataupun 我们看到 dibinasakan. 这里的时候，我们发现跟第7章一样。
Sampai ke sini kita dapati ya sama seperti pasal 7. 你看第7章的25节， Lihat pasal 7 ayat 25. 你看看这个小脚的动作一样样的。 Kita lihat aksi tanduk kecil ini sama saja. 那不一样的就是说，在但以理书第7章是在罗马帝国以后的就世上的帝国之内的。 Jadi yang bezanya ialah ia berlaku selepas kerajaan Empire Roma. 对，然后就是列入了这个世上的帝国嘛，世上 Kemudian 的国 ia 家。 tergolong kepada kerajaan-kerajaan atau negara-negara di dunia. 就提到还有一个王起来嘛， Kemudian menyatakan munculnya seorang raja 所以你 lain. 看25节， Ayat 25, 他自高自大， ia meninggikan diri. 说夸大的话。 Ia berkata besar. 你看他欺负选民，折磨至高者的圣名。 Dia membuli umat pilihan, dia 7章25节，7章25节。 dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. 那第二呢，他是折磨至高者的圣名， Kemudian menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. 然后他对付那些信仰， Kemudian ia menentang kepercayaan mereka. 改变阶级和律法。 Ia mengubah waktu dan hukum. 圣经还说，圣名要交在他的手。 Dikatakan bahwa oleh kita mengatakan juga bahwa orang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya. 一载、 Satu 二载 masa,、 半载。 2 masa dan setengah masa. 所以是有一段时间 Jadi ada satu tempohnya 会被迫害。 akan dibinasakan. 所以你看8章也有这个小角。 Kita lihat pasal 8 adanya tanduk kecil. 其实这个有个很重要的重点， Sebenarnya ia mempunyai satu poin yang sangat penting. 就是跟我们有关系的。 Ada kaitan dengan kita. 这个小角不单单历史上会发生， Tanduk kecil ini bukan saja berlaku di dalam sejarah, 但是也会发生在这个末后的教会里面。 tapi juga akan berlaku pada jemaat ataupun gereja akhir zaman. 好，我们来看这个第8章8章17节， Kita lihat pasal 8 ayat 17. 8章17节。 Pasal 8 ayat 17. 他便来到我所站的地方，他一来，我就空慌俯伏在地。他对我说：“人子啊，你要明白，因为这是关乎末后的意象。” Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh terlungkup. Dan lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. 再看19节， Ayat 19. 说我要指示你恼怒、灵往必有的事，因为这是关乎末后的定期。 Lalu berkatalah, ya aku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. 再看26。 Ayat 26. 所说的2300日的意象是真的，但你要将这意象封住，因为关乎后来的许多的日子。 Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. 所以这一章8章里面要告诉我们，还有一个预言性的信息。 Jadi pasal 8 ini memberitahu kita ada lagi satu message yang bersifat wahyu. 关乎幕后的意象。 Penglihatan berkaitan dengan akhir zaman. 19节说是关乎幕后的一个定期。 Ayat 19 mengatakan tentang hal mengenai akhir zaman. 然后在26节说是关乎后来许多的日子。 Kemudian ayat 26 mengatakan hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. 所以那个2300日就是那个小角欺负选民的那段时间。 Jadi masa 2,5 itu adalah tempo di mana tanduk kecil membuli umat pilihan. 也就相对来说，在7章的25节，就是交付在小角的手是1载、2载、半载。 Kalau dibandingkan dengan di pasal 7, itulah di mana mereka ini diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 所以安提阿哥逝世，安提阿库逝世这个是他的图像了哈。 Ini adalah gambar lah Antiochus 4. 对，他就是在就是历史上的那个小角。 Ia adalah tanduk kecil dalam sejarah.
其实这个人物，然后在11章的时候会再提到他 Sebenarnya tokoh ini akan disentuh lagi di pasal 11 nanti. 啊，所以这个人很可恶 Orang ini sangat keji. 啊，也就是后来啊，在真的历史上的发生迫害选民的人 Kemudian memanglah di dalam berlakulah di dalam sejarah di mana dia adalah orang yang membinasakan umat pilihan. 啊，这是我们所看到的在第8章里面的一些内容哦。 Inilah sebagian daripada isi kandung yang kita lihat di pasal 8. 好，那如果是这样的话，我们就把2章、7章、8章再做一个表，再对看。 Kalau demikian kita buat lagi satu gambar untuk dibandingkan untuk pasal 2, pasal 7, pasal 8. 好，大家看一下哈、 Kita lihat jadwal ini. 好，那第2章，你看这个图像走出来的时候，我们可以把这些列国把它分出来了。 Dan kita lihat jadwal ini, kita dapat bahagikan negara-negaranya. 啊，但是这个表我要给大家跟前面的不一样的是，我把小角分出来一个部分。 Jadwal ini ya agak berbeza dengan jadwal yang saya tunjukkan dahulu, sebab saya mau tunjukkan tanduk kecil ini 啊，因为这个 dalam 历史上的这个小角呢会发生， sebab dalam sejarah hal tentang tanduk kecil ini akan berlaku. 但是它是关乎末后的一个意象的。 Tapi ya adalah satu penglihatan berkaitan dengan zaman akhir. 所以在末后主耶稣再来之前，这个小角会再出来。 Jadi tanduk kecil ini pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus ia akan muncul. 好，第2章就是一个总图来的。 Jadi pasal 2 merupakan satu jadwal keseluruhan. 啊，那边就没有说到小角了哈。 Di sana tidak dinyatakan tanduk kecil. 但是又给我们一个君王看的一个图像，说是君王知道的以后有什么国会取代他。 Tapi memberitahu kita apa yang dilihat oleh raja ini di kemudian hari, apakah negara-negara yang akan menggantikan dia. 啊，对我们来说，今天就是一看就是知道这些就是不同的帝国的历史的演变。 Hari ini bila kita lihat memberitahu kita adalah perubahan empire-empire dalam empire-empire. 等一下我再回来第2章嘛， Nanti kita kembali ke pasal 2. 因为你说第2章没有小角嘛， Sebab kita bilang pasal 2 tiada tanduk kecil. 当然没有，因为那个是总图来的，还没有出现，没有给你知道。 Tentulah tidak ada, sebab itu satu gambar yang ya belum muncul lagi dan kamu tidak tahu, tidak 啊 nampak. 但是你要知道，小角是在末世的列国这一部分再出来的。 Tapi kita harus tahu bahwa tanduk kecil ini muncul pada zaman akhir. 第7章 Ini pasal 7, 4个巨兽嘛， 4 binatang, 有狮子、熊、豹，还有可怕的兽 ada singa, berong, macam tutul, dan binatang yang dahsyat. 啊，然后有10角。 Kemudian ada 10 tanduk. 因为第7章有说到10角嘛， Sebab pasal 7 ada menyentuh tentang 10 tanduk. 10角，如果你在7章24节所解释，就是说必兴起10王，就是有很多的君王出来的意思。 Kalau melihat penjelasan pasal 7 ayat 24, ke 10 tanduk itu artinya kemudian akan muncul banyak raja. 但是这一部分哦，有一王会出来。 Tapi bahagian ini akan muncul seorang raja 哦，这个10角里面会长出一个小角哦。 dalam 10 tanduk. Di antara 10 tanduk ini akan muncul satu tanduk kecil. 7章8节嘛，看到吗？有个小角。 Nampakkah di pasal 7 ayat 8, satu tanduk kecil. 所以7章11、12节，你看到那个小角的动作 Jadi pasal 7 ayat 11 dan 12 kita dapat melihat aksi tanduk kecil ini, 啊，它的结果了哈。 kesudahannya. 啊，因为在24、25节，我们看到这个小角对显明的行为。 Sebab ayat 24 dan 25 kita lihat perbuatan tanduk kecil ini terhadap umat pilihan. 好，我刚才简单说了哦，这个小角走出来的话，第一，它会欺负这个选民。 Secara ringkas saya sudah beritahu tadi, yaitu kemunculan tanduk kecil pertama-tama ia akan membuli umat pilihan. 它会欺负圣地。 Ia akan membuli ataupun membuli tempat yang kudus, tanah yang kudus. 好，然后它会欺负我们的信仰。 Kemudian ia akan membuli iman kepercayaan kita. 你到第8章也是一样的。 Sampai di pasal 8 pun sama 我 juga. 们来看第8章 Kita 的。 lihat pasal 8. 那第8章走出来就是双角的公绵羊，
独角的那一个公山羊。 Di pasal 8 muncul domba jantan yang bertanduk satu. 好，就很简单了。我们知道双脚的那公绵羊就是波斯马代嘛， Jadi kambing jantan yang bertanduk dua itu adalah Persia dan Media. domba jantan， domba jantan， domba 是波斯马代。 domba jantan bertanduk dua adalah Media dan 对 Persia. 独角的那公山羊是什么呢？是希腊帝国。 Jadi kambing jantan itu adalah Empire Yunani. 有一个独角的一个角， Ada satu tanduk saja. 单独安内 Tanduk aneh. 啊，那个大角就是希腊王，所谓我们所知道就是那个亚历山大大帝啊。 Jadi tanduk besar itu adalah Empire Yunani yang seperti yang kita ketahui adalah Alexander the Great. 好，然后出现的四个角， Kemudian muncul 4 tanduk 就是四个国， adalah 4 kerajaan. 因为他的四个将军把他瓜分他的帝国。 Kemudiannya 4 panglimanya telah membahagi-bahagikan empire-nya. 我在西流基王国的那一个部分呢，后来就有一个小角走出来，就是安提奥库斯第四。 Dalam 4 tanduk ataupun 4 kerajaan itu kemudian muncul satu tanduk kecil ataupun seorang raja Antiochus. 就相符了第7章的那个小角一样的。 Ia adalah serupa dengan tanduk kecil di pasal 7. 所以你这样把一个表对来说，因为这些国家都是慢慢的历史的演变。 Kalau kita lihat jadwal ini, kita ketahui bahwa ini adalah perubahan sejarah kerajaan perlahan-lahan. 7章的小角是从罗马之后的。 Tanduk kecil di pasal 7 adalah selepas Roma. 但是在第8章的小角是从希腊帝国，还有它分成4国以后出现的。 Tapi tanduk kecil pasal 8 adalah dari Empire Roma yang muncul setelah empire ini dibagikan kepada 4 kerajaan. 所以对到刚才的第2章，其实那一个进度来说，小角是存在的。 Kalau kita lihat kepada pasal 2 dan kita lihat kepada perkembangannya, sebenarnya tanduk kecil ini ada. 其实我们还没有进到第9章。 Sebenarnya kita belum lagi masuk ke pasal 9. 9章又在看见小角的动作。 Pasal 9 kita akan nampak lagi aksi tanduk kecil ini. 更期待的11章，你又看到它走出来。 Yang lebih heran ialah pasal 11 kita nampak lagi kemunculannya. 12章又再来。 Pasal 12 ia datang lagi. 就给我们从这个部分这个这个表来说，以后我们可以看见说，那个小角就是我们所漠视的那个敌基督者。 Dari jadwal ini kita akan ketahui bahwa tanduk kecil ini pada akhir zaman ditujukan kepada antikristus. 以后就是迫害真耶稣教会的。 Kemudian hari ia adalah pembinasa jemaat benar. 但是这个时候是一点点的。 Tapi waktu sekarang ya sedikit. 就是这个被欺负的是一点点时间罢了。 Jadi tempo dibully itu masanya sedikit saja. 我们真耶稣教会被迫害是短短的一个时间，不知道多长，但是很辛苦啊。 Yesus benar dibinasakan untuk satu tempo yang sangat singkat, tidak tahu berapa panjang, tapi sangat sengsara. 所以主耶稣说，他要把这个时间减短。 Jadi Tuhan Yesus berkata dia akan mengurangkan ataupun memendekkan masa ini. 你看马太福音24章 Kita lihat Matius pasal 24 22节， ayat 22. 24章22节。 Pasal 24 ayat 22. 若不减少那个日子，凡有血气的，总没有一个得救，只是为选民，那个日子必减少了。 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. 然后最后才会进入石头打碎那个像。 Kemudian barulah akan masuk kepada batu besar menghempap patung itu. 也等于说我们在看8章的时候， Bila kita tengok pasal 8 17、 ayat 17, 19、 ayat 19, 26， ayat 26. 我们念了嘛？这是关乎末后要发生的。 Kita sudah baca, ini adalah ada kaitan dengan apa yang akan berlaku pada zaman akhir. 所以看但以理书要看到今天， Jadi kalau mau baca kitab Daniel haruslah baca ataupun lihat sampai hari ini. 因为主耶稣告诉我们。 Seperti Yesus memberitahu kita. 我们看马太24章 Kita lihat Matius pasal 24 15节， ayat 15. 你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地，
读这经的人需要会意。 Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. 看到吗？这不是主耶稣说但以理的信息吗？ Jadi bukankah kita nampak bahwa ini adalah yang disampaikan oleh Nabi Daniel? 查但以理书就是要查这一点， Bila kita mengkaji kitab Daniel, kita mau kaji butir ini. 因为耶稣说的，这是耶稣说的。 Sebab ini kata Yesus. 你看到先知但以理不是这样说吗？ Nampakkah kamu bahwa inilah yang dikatakan oleh Nabi Daniel? 行毁坏可憎的， Pembinasa keji. 这是小脚的那个动作来的。 Inilah aksi ataupun perbuatan tanduk kecil. 所以7章出现了， Jadi muncul sudah pasal 7, 但以理书8章也出现了， muncul juga di Daniel pasal 8. 好，然后9章也有， Kemudian ada juga di pasal 9, 11章也有， ada juga di pasal 11. 12章最后也有。 Yang terakhir pasal 12 ada juga. 好，那我们要知道9章有什么内容，下个星期我们再来。 Kalau kita mau tahu isi kandungan pasal 9, kita datang lagi minggu di depan. 好，这是今晚大家一起学习的但以理书， Inilah kitab Daniel yang kita sama-sama belajar pada malam ini. 愿主帮助。 Semoga Tuhan membantu kita. 啊，那我们现在一起祷告， Sekarang kita akan sama-sama berdoa. 感谢主带领我们， Syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita. 啊，也祈求主耶稣给我们智慧的灵，啊，让我们领悟啊，明白啊，但以理书里面的重要的信息。 Mohon Tuhan memberikan kita hikmah rohani supaya kita dapat menerima dan memahami message yang dibawa oleh kitab Daniel. 同心跪下祷告。 Saat ini kita sujud berdoa. The recording has stopped.